Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku hos anda. Apa khabar murid-murid yang berada di rumah? Didoakan dalam keadaan yang sihat sejahtera, jaga diri. Okey, dan pastinya hari ini kita nak teruskan lagi dengan slot sukses SPM 2021 pecutan. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pengajian keusahawanan bagi kertas 1. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan Ria pada hari ini? Ayuh kita saksikan dahulu profil beliau. Baik, itulah dia, kita dapat saksikan profil guru kita pada hari ini. Dengan itu Ria ingin mengalu-alukan kedatangan Cikgu Muhammad Hafiz Muhammad Jamal daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Okey Cikgu. Cikgu, alhamdulillah Cikgu, dia pun sihat juga dan saya pasti murid-murid di rumah Cikgu sudah tidak sabar untuk memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Boleh kita mulakan Cikgu? Boleh. Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada petang ini kita akan bersama dengan pecutan pengajian keusahawanan yang mana kita akan melihat tentang sumber pengajian keusahawanan ini ada dua, buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ini adalah dari segi fizikal dan digitalnya ada dalam laman web ataupun dalam alam maya lah. Okey, format instrumen peperiksaan SPM mulai 2021 ini kita ada soalan respon terhad dan terbuka. Inilah jenis item. Kemudian bilangan soalan yang perlu murid-murid ingat ada bahagian A, B dan C. Mana ada 4 soalan, jawab semua soalan. Dan bahagian B 4 soalan, jawab 3 soalan saja. Dan bahagian C 1 soalan. Yang wajarannya 80%, jumlah dia 140 markah. Manakala tempoh masanya 2 jam 30 minit. Jadi murid-murid jangan sia-siakanlah masa yang ada itu untuk menjawab untuk 140 markah. Wajarannya 80%. Dan aras kesukaran pula 5-3-2. Maknanya 5 itu yang paling mudah, 3 sederhana dan 2 ini adalah yang sukar ataupun susahlah untuk tahap murid-murid. Okey, markah target. Murid-murid ingat target kita sekurang-kurangnya janganlah gagal. Maknanya kata lulus dan sekurang-kurangnya dapatlah C+. Yang mana kalau kita lihat kertas projek, murid-murid ada kertas 1 dan kertas 2. Mana kertas 2 murid-murid telah selesai membuat kertas projek rancangan perniagaan yang kira-kiranya paling minimum lah 15 markah. Mana nanti kata tentang grade markah yang perlu dicapai, yang terendah kalau 20 markah lah, kalau 40 markah dapatkan 20 markah. Manakala bahagian B 75 markah, separuh pun dapat 35 markah. Manakala C 25 markah dapatkan 15 markah, lebih kurang 55 markah. Kan? Manakala untuk dapat cemerlang A-, A dan A+, ni paling minimum lah, itu pun 78 markah. A- 70 markah sekurang-kurangnya. Jadi itulah sikit sebanyak 30 markah, 60 markah dan 20 markah. Yang jumlahnya bila dicampurkan dapat 78 markah. Okey. Kemudian tentang persiapan menuju peperiksaan, murid pastikanlah yang pertama jaga kesihatan dan keselamatan diri. Terutama dalam musim COVID ini. Walaupun demam peperiksaan, tapi sekarang demam COVID pun satu masalah untuk kita. Dan yang kedua, menyediakan alat tulis yang mencukupi, terutamanya kalkulator lah. Kiranya ada soalan keiraan. Okey. Dan kemudian pastikan kad pengenalan, memiliki peperiksaan dan alat tulis dibawa ke dalam Dewan Peperiksaan. Dan yang keempat, pastikan diri tenang dan selesa untuk menjawab soalan. Jangan risau-risau, gelisah dan dengan tenang sahaja. Okey, perkara utama dan penting. Ini murid-murid kena ingat adalah tentang pertama, baca arahan soalan. Inilah perkara pertama yang perlu kita kena ingat. Di mana bahagian A wajib jawab semua soalan. Yang mana kita kata ada 4 soalan. Kita akan letakkan nombor pada soalan peperiksaan itu 1, 2, 3, 4. Dan bahagian B, pilih mana-mana 3 soalan. Maknanya soalan dia 5, 6, 7, 8. Pilih 3 sahaja. Kemudian bahagian C, soalan yang ke-9 wajib jawab. Kemudian yang kedua, baca dengan teliti kata tugas soalan. Kata tugas soalan ini penting dan peruntukan markah bagi setiap soalan.
Markah tu pun memandu kita untuk memberikan jawapan. Tulis jawapan mengikut kehendak soalan. Jangan merewang ke sana sini, tapi fokus pada kehendak soalan yang diulangkan berkali-kali, paling kurang 3 kali baca soalan. Okey, ni contoh kada tugas soalan, nyatakan senaraikan. Menyenaraikan isi. Setiap isi 1 markah. Okey, jadi 1 markah, tak banyak. Jadi jawapan pada bahagian A tu ringkas, padat dan tepat. Yang kedua, jelaskan. Menjelaskan isi dengan terperinci. Yang kedua, apakah? Maknanya soalannya memberi maklumat yang khusus ataupun spesifik. Hitungkan, pastikanlah tentang pengiraan yang jelas. Sama ada TPM ni, titik pulang modal, share pasaran, dan yang mana mengambil prinsip akauntan ni lah yang membantulah dari segi pengiraan. Kemudian yang keempat, lakarkan. Sama ada murid boleh melukis atau membentuk satu proses carta organisasi. Maknanya lukis carta organisasi itu dah boleh dapat markah lah. Pastikan lakarkan. Kemudian bandingkan dan bezakan. Okey, bandingkan ni ada persamaan dan perbezaan, dan bezakan ada 2 perkara yang perlu dibezakan. Okey, kemudian soalan sejauh manakah, apakah, bagaimanakah, mengapakah. Inilah soalan yang kena hati-hati membacanya ketika menjawab. Okey, dan inilah topik-topik ataupun bab. Tingkatan 4 ada 5. Pengenalan keusahawanan, pembangunan keusahawanan, pembentukan kepribadian usahawan, etika keusahawanan dan perundangan, dan yang kelima, strategi dan persedaran keusahawanan. Murid-murid kenalah baca tingkatan 4 punya buku teks. Jangan hanya mengambil topik-topik tertentu sahaja. Secara keseluruhan, sepintas selalu kena kuasai. Kemudian tingkatan 5 ada 4 sahaja. Pertama, pemilikan perniagaan. Kedua, fungsian dalam organisasi perniagaan. Ketiga, keusahawanan digital. Dan yang keempat, perancangan perniagaan. Jadi keseluruhannya ada berapa? Ada 9 bab yang murid-murid kena ulang kaji, yang mana untuk menjawab soalan peperiksaan pengajian keusahawanan untuk minggu hadapan. Jadi inilah persiapan murid-murid untuk peperiksaan PKU. Kalau ringkasannya lah PKU. Okey, inilah antara soalan contoh SPM format baru, di mana bahagian A. Kita akan lihat satu bahagian ke satu bahagian secara terperinci sikit sebanyak untuk kita mengetahui teknik menjawab. Okey. Baiklah, itulah dia. Cikgu dah pun terangkan kepada murid-murid format soalan dan juga cara kita mendapat markah. Okey, lepas ni kita akan kembali untuk bahagian A pula. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam slot sukses SPM 2021 pecutan hari ini dalam mata pelajaran pengajian keusahawanan bagi kertas 1. Dan kalau tadi cikgu dah pun terangkan kepada kita format soalan dan juga cara kita mendapatkan markah. Adik-adik pastikan tulis tau. Okey, dan sekarang kita nak teruskan pula dengan cara menjawab di bahagian A. Cikgu, silakan. Okey, jadi kita sambung untuk bahagian A, yang mana tentang bahagian A markahnya 40 markah. Pertama, ingat jawab semua soalan. Kemudian terdiri 4 soalan respon terhad. Kemudian setiap soalan 10 markah. Dan jawapan ringkas, padat dan tepat. Dan satu lagi ada perbezaan tentang di bahagian yang lain. Ialah jawab dan ruangan yang disediakan dalam kertas soalan. Okey, kita lihat soalan contoh SPM format baru. Yang mana soalan 1. Yang mana ada A, B, C. 3, 3, 4. Ini yang dikatakan satu soalan 10 markah. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Nyatakan strategi utama dasar ekonomi baru. Kalau ringkasannya DEB. Mungkin nak ingat kan, dasar ekonomi baru. Kemudian yang kedua, senaraikan agensi baharu. Jadi soalan ni senaraikan. Kata tugas sebenarnya yang dinyatakan awal tadi, ingat. Senaraikan agensi baru yang ditubuhkan semasa DEB dilancarkan. 3 markah. Dan yang ketiga, C, jelaskan konsep keusahawanan. 4 markah. Jadi bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat strategi utama DEB 3 markah. Jawapannya ada 3 isi. Okey, contohnya membasmi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan memberi peluang pekerjaan tanpa mengira kaum. Jadi ayatnya ringkas, padat dan tepat. Ini antara contoh jawapan dalam bahagian A, yang berkaitan tentang strategi utama DEB. Tak perlu nak ulang soalan pun tak apa. Terus saja kita menulis strategi utama DEB. Sebenarnya ada banyak, dan kurang sini ada 5, kita pilih 3 sahaja.
ataupun tulis 3 sahaja untuk memudahkan calon untuk ingatlah sebagai panduan 3 markah, 3 jawapan. Okey, kemudian di bahagian 2, 1B, agensi baru ditubuhkan semasa DEB dilancarkan. Okey, lihat 3 markah, maknanya ada 3 agensi yang perlu disenaraikan. Pertama tentang Perbadanan Pembangunan Bandar, itu secara ringkasnya udahlah. Tapi kena tulis yang lengkap. Kemudian FAMA, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, dan yang ketiga Bank Pembangunan Malaysia Berhad. Okey. Kalau yang lain sebagai tambahan, MARA, Majlis Amanah Rakyat, Perbadanan Nasional Berhad. Jadi ini antara agensi baru yang ditubuhkan semasa DEB dilancarkan. Okey, kemudian yang ketiga, 1C, konsep keusahawanan, 4 markah. Jadi 4 markah perlu kita pastikan ada 4 maklumat yang perlu ada. Yang pertama, proses menggabungkan sumber. Jadi keusahawanan, proses menggabungkan sumber. Sumber keusahawanan itu apa? Seperti tanah, atau bahan mentah, atau pembekal, atau teknologi. Tak perlu, semua pun tak apa. Dan kita bagi 2 pun dah madai dah. Okey. Kemudian tujuan dia apa? Menghasilkan barang atau perkhidmatan, dan tujuan dia adalah bagi memenuhi keperluan dan kehendak. Kalau kita sampai 4 ni je, dah 4 markah. Okey. Tapi kalau ada tambahan lain, maknanya kata ini salah satulah jawapan yang lain, membuat keputusan dan tindakan yang berterusan bagi tujuan memberi sumbangan nilai. Ini antara contoh jawapan untuk bahagian A. Okey, soalan contoh yang kedua. Kalau ikutkan yang tadi tu, soalan 1 bab tingkatan 4. Okey, yang kedua ni adalah bab tingkatan 5. Okey, sebagai contoh soalan yang ada, senaraikan jenis pendidikan perniagaan, 3 markah, panduan dia ada 3 jawapan. Kemudian nyatakan maklumat yang terkandung dalam ikatan perkongsian, 3 markah. Dan yang ketiga, jelaskan langkah-langkah menubuhkan perniagaan pendidikan tunggal selepas mengisi borang carian nama. Agak Ria, boleh tak jawab? Senaraikan jenis pendidikan perniagaan. Okey, saya cuba cikgu. Boleh. Satunya milikan tunggal. Okey. Yang keduanya mungkin perkongsian. Okey. Yang ketiga, mungkin lagi. cikgu boleh tolong saya? Mula dengan S. S, syarikat. Ya, betul. Okey. Okey. Jadi tu secara orang kata spontan tu pun Ria boleh jawab. Maknanya inilah sebenarnya bentuk soalan bahagian A sebenarnya memberi kita kekuatan untuk menjawablah bila mana kita membaca fakta dengan betul dan tepat. Okey, ni contoh jawapan pendidikan tunggal, perkongsian. Okey, cuma kalau contoh soalan tu jawapan dia 4 markah. Okey, jadi dia boleh jadi pendidikan tunggal, perkongsian, syarikat persendirian dan syarikat awam. Okey, ataupun kalau yang tepatnya syarikat berhad menurut share. Ni antara jawapan yang perlu murid-murid ingatlah berkaitan tentang jenis pendidikan perniagaan. Okey, yang kedua, 2B, maklumat dalam ikatan perkongsian. Ada 3 markah. Jadi banyak sebenarnya maklumat yang perlu ada dalam ikatan perkongsian. Paling mudah kita ingat nama firma, nama semua rakan kongsi, jenis dan tempat perniagaan. Okey, yang lain-lain tu boleh sebagai jawapan tambahan lah. Kalau terlupa nama firma ke, sebab adanya cara menamatkan perkongsian, nisbah pembagian untung rugi dan hak dan tanggungjawab rakan kongsi. Okey, seterusnya yang ketiga, langkah menubuhkan pendidikan tunggal. Okey, langkah ini sama seperti perkongsian. Kalau soalan lah keluar perkongsian pula, kan? Jangan tak tahu pula nak jawab. Pendidikan tunggal dan perkongsian sama. Beza dia yang syarikat lah berhak menurut share, ada beza cara untuk menubuhkannya ataupun langkahnya. 4 markah. Jadi yang pertama apa dia? Mengisi borang A. Pun dah dapat jawapan. Ataupun mengisi maklumat nama perniagaan. Okey, tarikh mula atau alamat perniagaan, cawangan atau pemilik dan seterusnya jenis perniagaan. Jadi jawapan yang ringkas sebenarnya yang ni pun dah memadai dah untuk dapat 1 markah. Okey, kemudian yang kedua, hantar borang ke SSM ataupun syarikat Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Ketiga, buat bayaran fee pendaftaran. Dan yang terakhir, yang keempat, dapatkan sijil perakuan pendaftaran perniagaan. Dapat 4 markah. Okey. Dan inilah jawapan yang boleh mendapatkan markah penuh sebenarnya. Okey. Dan sebenarnya
Inilah yang penting murid-murid ingat tentang bahagian A, jawapannya ringkas, padat dan tepat. Okey, dan jadi kalau itulah. kita tengok jawapannya pun lebih mudah Ya. dan jangan sesekali tertinggal, cikgu. Ya. Itu yang paling utamalah yang murid-murid perlu orang kata fokus. Baik, lepas ni kita akan sambung untuk bahagian B pula. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam slot sukses SPM 2021 pecutan. Pastinya hari ini kita nak belajar mata pelajaran pengajian keusahawanan bagi kertas 1. Dan kalau tadi cikgu dah pun terangkan kepada kita bahagian A, apa kata sekarang kita beralih kepada bahagian B pula. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Ria. Okey, kita masuk bahagian B. Yang mana bahagian B ini ada 75 markah. Okey, yang terdiri 4 soalan, pilih 3. Okey, yang pertama sekali inilah penerangan tentang terdiri soalan respon terhad dan terbuka. Dia ada seperti bahagian A tapi dia mungkin soalan yang berbeza lah daripada bahagian A. Kemudian dia terbuka, maknanya kita kata dia lebih panjang lah jawapan yang berbeza dengan bahagian A. Tapi ingat murid-murid, pastikan pengurusan masa. Jangan terlalu lama di bahagian A sebab masa kita terhad, sebab bahagian B dan bahagian C memang mengambil masa yang lama lah kalau tidaknya urus dengan baik. Okey, jawapan 3 daripada 4 soalan. Setiap soalan 25 markah. Dan jawapan mestilah padat dan tepat supaya tidaklah meleret panjang, supaya fokus pada kehendak soalan. Okey, kita lihat soalan contoh bahagian B. Ada pertama, terangkan keusahawanan daripada perspektif Islam. Cabaran dia 6 markah. Banyaklah murid kena terangkan berkaitan tentang keusahawanan daripada perspektif Islam. Kemudian yang kedua, terangkan sumber keusahawanan yang boleh digunakan untuk menghasilkan barangan. Okey, 8 markah. Ini 14 markah. Ada lagi 11 markah. Nanti soalan selepas ini. Okey, kita lihat jawapan dahulu tentang 2 soalan ini. Terangkan keusahawanan perspektif Islam. Inilah 6 markah. Maknanya terangkan. Mana kerjaya ini tuntut dalam Islam. Ini antara fakta penting yang perlu murid-murid tulis dan dia punya penerangan dia kerana keusahawanan termasuk sebagai satu ibadah. Dikaitanlah dituntut dalam Islam sebagai satu ibadah. Sebagai untuk ingatanlah bagaimana cara nak menjawab dengan tepat dan padat. Kemudian ibadah umum disebabkan perkara dilakukan untuk meneruskan kehidupan tidak bertentangan dengan syarak. Maknanya itu kata tentang ibadah umum, ibadah khusus tu seperti solat, puasa, zakat, tapi keusahawanan adalah ibadah umum yang memang digalakkan dalam Islam. Okey, ni dah 1, ni 2 markah dah, 4 markah. Kemudian tuntutan fardu kifayah. Ini pun perkara yang perlu murid-murid ingat, yang mana berikan penerangan dia menjadi kewajipan sebahagian masyarakat Islam satu tempat memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Tentang beza fardu kifayah dan fardu ain, fardu kifayah adalah sebahagian mesti melakukan keusahawanan ini. Kalau 3 ni saja, kerjaya untuk dalam Islam, ibadah umum, tuntutan fardu kifayah, dah dapat 6 markah. Okey, jadi yang ni adalah soalan jawapan tambahan lah, sumber rezeki, martabat yang tinggi dalam Islam, ini sebagai tambahan. Okey, sebab 6 markah saja, tak perlu bagi lebih daripada yang telah ditetapkan. Okey, kita tengok sumber keusahawanan pula. Sumber keusahawanan ada banyak sebenarnya. Ada fizikal dan bukan fizikal. Tapi soalan ini tentang sumber keusahawanan secara umum. Jadi mana-mana sumber keusahawanan yang ada itu boleh kita tulis. Dan pastikan 8 markah. Kan, bila 8 markah, adanya penerangan. Kalau kita lihat soalan tadi tentang terangkan. Okey, terangkan. Jadi terangkan itulah. Ini ada fakta dan ada penerangan yang perlu dibuat oleh calon-calon atau murid-murid dalam kertas jawapan. Okey, pertama tanah. Okey, yang mana dia bukan fizikal kan. Kemudian digunakan untuk mendirikan kilang. Maknanya dah sampai sini pun dah dapat dah 1 markah, ni 1 markah, dah 2 markah dah. Okey. Kemudian modal. Okey, apa itu modal? Sumber yang diperlukan untuk menjayakan satu perniagaan. Contohnya wang ataupun contohnya pinjaman. Okey. Ni antara jawapan contohlah kan. Maknanya yang penting ringkas, padat, tentang modal, kemudian sumber yang diperlukan untuk menjayakan satu perniagaan. Okey, yang ketiga, sama ada mungkin boleh letakkan nombor 1, 2, 3, 4 sebab 8 markah, dia ada 4 jawapan. Okey, pembekal contohnya kan. Nanti kata itu 1 markah,
Kemudian kita terangkan pihak yang membekalkan barangan. Seperti kilang proses beras ataupun kilang peluar ubat. Okey, dan seterusnya tadi dah ada 3 dah. 1, 2, 3 dan sumber manusia. Ini pun 1 dan nanti kata tentang terangkan sumber manusia itu pekerja yang menjalankan aktiviti menghasilkan barangan. Okey, dah dapat dah markah sebenarnya. Okey, dan seterusnya tentang bahan mentah. Okey, pun dah dapat lebih markah sebenarnya, tapi sebabkan 8 markah cukup 4 saja sumber keusahawanan yang perlu kita catat tulis. Okey. Kemudian ni pun juga jawapan lain. Mana tadi adalah sumber keusahawanan fizikal, ni bukan fizikal. Kalau soalan tu minta sumber keusahawanan fizikal, kita kena tulis keusahawanan fizikal saja. Kalau bukan fizikal, bukan fizikal. Ni antara contoh jawapan lain lah, supaya murid tidak kelirulah kehendak soalan. Okey, ada 7 semuanya sumber keusahawanan fizikal, 2 di sumber keusahawanan fizikal bukan fizikal, 5 fizikal. Jadi itu murid-murid kena ingatlah, jangan keliru tentang kehendak soalan. Okey, seterusnya ada contoh soalan yang lain, 5C. Dibagikan satu pernyataan yang panjang atau cerita, maklumat, tapi diberikan soalan. Senang teknik dia, baca soalan dahulu. Yang ni baca kemudian. Baca soalan. Terangkan peranan hasif. Cuma soalan bahagian B ni, dia kaitkan tentang pernyataan yang ada, perlu kaitkan dalam jawapan. Peranan hasif kepada pembangunan masyarakat. 6 markah. Okey. Kemudian yang kedua, terangkan ciri keusahawanan yang dimiliki oleh hasif. Okey. Jangan kaitkanlah orang lain. Cerita yang ada dalam petikan ataupun pernyataan yang diberi. Okey, barulah kita cari. Berkaitan dengan hasil, mengusahakan pusat rekreasi Tasik Jus Melaka. Pusat rekreasi Tasik Jus ni 20 orang pekerja tempatan dan 10 orang pekerja asing. Kat sini ada jawapan ni. Kan, tentang pekerjaan. Berkat kegigihan Hasif, pusat rekreasi telah menjadi pusat tarikan pelancong. Dah ramai datang, malahan luar negara. 10% dari keuntungan ini boleh disumbangkan untuk membiayai kemudahan infrastruktur di sekitar kawasan Tasik. Maknanya ada memberi sumbangan dah tu. Hasif bercita-cita mengembangkan lagi pusat rekreasi dengan pelbagai aktiviti menarik untuk mendapatkan kepuasan kepada para pengunjung. Ini dia nak kita katakan peranan tu tadi. Okey, tapi ingat masyarakat. Okey, seterusnya ciri keusahawanan yang dimiliki oleh Hasif. Ciri-cirilah ada sebenarnya kalau murid ingat tentang ciri-ciri keusahawanan yang ada pada seorang usahawan. Cuma kaitkan tentang soalan. Okey, contohnya inilah pembangunan masyarakat. 6 markah. Okey, mana kata tadilah mewujudkan peluang pekerjaan. Jawapan dah ada dalam teks. Tentunya 20 orang pekerja tempatan. Okey, cuma kita nak olahkan dia, ayat isinya adalah mewujudkan peluang pekerjaan dengan mengambil 20 orang pekerja tempatan. Okey, dah dapat 2 markah. Kemudian menghasilkan kepelbagaian barang ataupun perkhidmatan. Kes nama cerita tadi tentang pusat rekreasi. Mana dia kata tentang bagaimana kepelbagaian perkhidmatan, kesan kehadiran pelancong tempatan, maknanya kan sekeliling pusat rekreasi itu akan datangnya pelbagai perniagaan yang akan diwujudkan. Jadi itu antara peranan pembangunan masyarakat oleh Hasif tadi. Okey, kemudian seterusnya mengurangkan pergantungan kepada kerajaan. Yang mana tentang kemudahan infrastruktur tadi, infrastruktur setempat. Okey, maknanya 2, 4, 6. Dah 6 markah dah. Okey, menjadi sumber inspirasi kepada masyarakat dengan kegigihan Hasif menguruskan pusat rekreasi. Ini adalah jawapan tambahan. Okey, seterusnya tentang ciri-ciri keusahawanan. Bila ciri-ciri keusahawanan, itulah yang mana kata tentang kita letakkan dahulu ciri dahulu. Okey, kemudian barulah kita datangkan jawapan yang ada dalam teks, mengusahakan pusat rekreasi hingga menjadi tarikan pelancong. Berwawasan sama juga, kita huraikan dia 5 markah. Okey, dan pastikan kreatif inovatif ni sama, berwawasan, upaya memimpin, berani mengambil risiko. Itu ciri-ciri keusahawanan. Dah dapat 5 markah. Okey, ni pun tambahan, ni kedorongan dalaman. Okey, seterusnya ni. Okey, ni bentuk soalan yang lain. Dia lebih kepada tiadanya petikan ataupun cerita
Terus pada soalan. Bandingkan syarikat persendirian dan syarikat awam, 7 markah. Hasyir, seorang graduan pentadbiran, ni ada cerita pendek lah, kan. Sejauh manakah cara melakukan pendidikan ini memberi kelebihan? Jadi soalan tadi, ingat. Okey, mana tentang kelebihan. Okey, terangkan aktiviti pengurusan dalam sebuah organisasi. Dan yang keempat, ataupun yang 6D, bezakan antara pemasaran secara konvensional dan pemasaran melalui teknologi digital. 6 markah. Okey, ni markah ni memandulah untuk murid tuliskan jawapan. Okey, bila perbandingan ada 2. Persamaan perlu disenaraikan ataupun ditulis. Okey, persamaan syarikat persendirian dan syarikat awam. Okey, persamaan. Maknanya tulislah Liberty Terhad, dah dapat 1 markah. Okey, kita tulis yang ini saja dah dapat 1 markah. Jangka hayat syarikat berterusan pun dah dapat 2 markah. Bila ada 7 markah, maknanya ada persamaan 2 markah. Kalau kita boleh senaraikan 4, dipersilakanlah. Tapi jangan lupa, perlu ada jawapan perbezaan. Perbezaan ni pentinglah. Maknanya paling kurang 2, kalau sini 2, 1, 2. Maknanya dekat perbezaan, persamaan kena banyak lah. Kan? Tapi kalau kita buat sikit persamaan, maka perbezaan boleh buat. Paling kurang ni ada 3 ni. Bukan paling kurang banyak lah. Kan? Pemilik tadi 50 orang pemegang share, kemudian terdiri seorang dan tiada had. Maknanya ni ingat, seorang hingga 50, ini seorang dan tiada had. Okey, beza dia. Jualan dia share kepada orang persendirian dan tidak bebas beli dan jual beli share, manakala penjualan share kepada orang awam dan jual belinya di Bursa Malaysia. Itu syarikat awam lah. Dan yang ketiga, laporan kewangan tidak perlu didedahkan kepada orang awam, manakala syarikat awam, laporan kewangannya perlu didedahkan kepada orang awam. Ini cara jawab perbezaan. Cikgu, saya ada soalan. Kalau ikut jawapan 6A tadi, didaftarkan dengan Suruhanjaya SSM. Anda kata pelajar menulis SSM sahaja, kiranya singkatan, secara ringkas. Adakah jawapan itu diterima ataupun tidak? Kalau sekiranya SSM tu dia tulis betul SSM, kita terimalah. Kalau dia tulis SSN, mungkin kita salah lah kan. Supaya ringkasan tu ditepatlah. Kita masih terima. Terima kasih, Cikgu. Okey, seterusnya 6B. Berkaitan tentang sejauh manakah tentang kelebihan franchise. Dekat sini, soalan sini sebenarnya mengelirukan murid. Mungkin walaupun ditanya tentang kelebihan, tapi rupanya murid kena bagi juga tentang kekurangan. Okey, tentang kelebihan dan kekurangan, yang mana mungkin lebihlah kelebihan franchise perlu ditulis. Yang mana Hasyir dapat menjalankan pendidikan dengan cekap dan sistematik. Itu kelebihan franchise sebab diikut modal franchiser. Franchiser. Kalau orang yang membeli franchise itu adalah franchisee nama dia. Okey, Hasyir itu franchisee. Okey, manakala model franchiser itu adalah yang memberi kepada Hasyir lah untuk menguruskan perniagaannya. Kemudian risiko kegagalan dapat dikurangkan. Okey, ni kelebihan. Jenama perniagaan telah terkenal. Okey, jadi keyword-keyword itu penting untuk murid-murid ingat. Dapat menerusi pasaran baru dengan mudah. Sebab 7 markah ni banyak. Yang kemudian dapat merancang belian bahan mentah secara pukal. Manakala boleh kita kata sebutnya menjimatkan kos. Okey, dan manakala kekurangan. Terpaksalah menyediakan modal dan bayaran yuran yang tinggi. Inilah antara kekurangan lah franchise. Walaupun kekurangan, kalau orang yang ada duit tak ada masalah kan. Tapi itulah tentang modal yang tinggi. Kemudian yang kedua, perlu mengikut model yang ditentukan oleh franchiser. Model ni lah maknanya tak boleh buat sendiri-sendiri. Kena ikutlah apa yang telah ditetapkan oleh franchiser. Kalau warna A, merah, merah lah. Dan warna biru, biru lah. Tak boleh nak ubah. Okey, itu antaralah kekurangannya. Manakala daya kreativiti dan inovasi yang ingin dibuat terbatas. Itulah tentang sejauh manakah kelebihan franchise itu. Berkaitan tentang namanya Hasyir lah. Okey, seterusnya 6C, aktiviti pengurusan. Ada 4, pilih 3 sahaja. Kan, sebab 6 markah. Okey, yang mana kita perlu letakkan aktiviti pertama, perancangan dan kemudian terangkan. Aktiviti menentukan matlamat yang dicapai dan tindakan yang perlu dicapai untuk capai matlamat organisasi. Dan boleh berikan contoh. Okey, manakala pengorganisasian, mungkin kita boleh letak ni nombor 1, ni nombor 2. Okey, dan seterusnya
nombor 3. Okey, kepimpinan. Ni jawapan tambahan 4 ni sebagai tambahan pengawalan. Yang penting kita menerangkan kepimpinan tu dan berikan contoh. Itu antara untuk membantu murid dapat 6 markah. Okey, malahan boleh sampai ke 9 markah sebenarnya. Tapi sebabkan kita tetapkan 6 markah, maka perancangan dengan aktiviti ni pun dah dapat markah penuh untuk setiap aktiviti pengurusan. Okey. Dan yang terakhirlah 6D tentang perbezaan pemasaran secara konvensional dan melalui teknologi digital. Bila perbezaan senang buat kotak saja. Okey, nak buat atas bawah pun boleh. Contohnya lah pemasaran menggunakan bahan cetakan seperti brosur, risalah, iklan dalam majalah. Ini pun contohlah. Manakala teknologi digital menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram atau WhatsApp. Contohnya lah kan. Maka ini pun boleh. Nak senang, perbezaan buat kotak sebelah-sebelah. Okey, persamaan senaraikan sahaja. 6 markah. Maknanya ni 1, ni 1. Jadi 1 plus 1 lah. Maknanya dia mesti berkait. Jangan berbezalah. Jangan kata sini pemasaran menggunakan bahan cetakan, yang dekat sini murah kerana kurang kos bahan mentah. Maknanya dah tidak tepat lah perbezaan dia. Dia mesti berkait dengan sebelah ni. Okey. Jadi kalau ikutkan 6 markah, 3 perbezaan pun dah cukup dah. Okey. Dan itulah tentang bahagian B yang perlu murid-murid ingat berkaitan tentang soalan yang respon terhad dan respon terbuka. Baiklah, itu dia bahagian B, dan saya pasti murid-murid sebenarnya boleh berikan jawapan lebih sekiranya mereka ingin memberikannya, cikgu, boleh? Boleh. Itu memang disyorkan jugalah oleh cikgu, dan saya pasti jawapan B sudah berada dalam tangan kita, cikgu, untuk kita skor cemerlang pastinya dalam mata pelajaran pengajian keusahawanan. Kita kembali lagi selepas ini, terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM untuk slot sukses SPM 2021 percutaan hari ini dalam mata pelajaran pengajian keusahawanan bagi kertas 1. Baik, tadi kita dah pun terangkan, cikgu terangkan kepada kita bahagian A, bahagian B, dan sekarang cikgu mungkin di bahagian terakhir kertas 1, bahagian C, silakan. Okey, untuk bahagian C yang mana wajib jawab. Ini mesti murid ingat, jangan tinggalkanlah, wajib jawab. Kemudian yang kedua merupakan soalan kajian kes. Dia akan berikan petikan yang panjang. Baca dengan teliti kes dalam soalan. Dan yang terakhir, jawapan berdasarkan kehendak soalan dan adanya idea baru. Okey. Ini contoh petikan lah. Hazika, Hazim dan Hazik. Okey, ada berapa perenggan ni? Kita tengok kepada soalan terus. Okey. Soalan ada, kalau dekat sini ada 5 soalan. Yang mana terdiri daripada 25 markah. Jelaskan jenis pemilikan tersebut dan kelebihannya. Jenis pemilikan, jadi murid cara nak jawab boleh conteng pada kertas jawapan tu kan, dengan kertas soalan dengan pensel, dan kita catatkan apa yang penting nak kita tulis dalam jawapan yang akan kamu berikan. 4 markah. Okey, terangkan etika yang perlu diamalkan oleh AHA Adobe Enterprise kepada pelanggannya. Maksudnya etika terhadap pelanggan. 6 markah. Kemudian huraikan, hitungkan ansuran bulanan yang dibayar untuk setiap pilihan pinjaman. 6 markah. Okey, mana ada pengiraan. Dan yang keempat, cadangkan pilihan pinjaman yang perlu dipilih oleh AHA Adobe Enterprise, kemukakan alasan. Pertama, pilihan, pilih, dan kita kemukakan alasan. Berikan sebab kenapa kita pilih. 4 markah. Dan yang terakhir, bagaimanakah AHA Adobe Enterprise dapat mengatasi kemerosotan perniagaannya akibat persaingan. Disebut bagaimana cara ataupun strategi untuk mengatasi kemerosotan perniagaannya akibat persaingan. Dan 5 markah. Okey. Cara jawapan dia adalah berdasarkan kajian kes ataupun petikan yang ada. Memang kita kena lihat Hazika, Hazim dan Hazik. Tadi soalan tentang jenis pemilikan perniagaan. Ada 3 orang. Agak-agak apa perniagaan tersebut? Ria boleh jawab tak? Okey. Perkongsian, cikgu? Ya, betul. Dah dapat 1 markah. Senang saja kan? Sebab maklumat dia dah ada kat sini, mestinya memandu kita dapatkan jawapan. Okey, menjalankan perniagaan Adobe sejak 10 tahun yang lalu. Okey, barulah kita carilah kan, baca
Dan setiap perenggan ni ada jawapan kepada soalan. Okey. Kita lihat contoh jawapan. Tu jenis pendidikan perniagaan dapat 1 markah. Dan ditanya tentang kelebihan. Bila kelebihan sini 4 markah, maknanya ada 3 markah untuk kelebihan. Jadi berikan kelebihan 3. Kan, mudah ditubuhkan, dapat mengumpulkan modal yang lebih banyak bila ramai rakan kongsilah. Dan yang ketiga, risiko perniagaan dapat dikongsi. Adapun jawapan yang lain adalah sebagai jawapan tambahan untuk membantu murid-murid ingatlah sebanyak banyak tentang kelebihan perkongsian. Jadi dapatlah 4 markah. Okey, soalan kedua pula, yang mana tentang etika terhadap pelanggan. Jadi ingat terhadap pelanggan. 6 markah. Okey. Jadi perkara tersebut ada dalam petikan tadi dan perlunya pemikiran jugalah kan, ataupun idea-idea yang berkait tentang apa yang diceritakan dalam petikan ini. Contohnya muka surat pakaian dihantar pelanggan, ini aktiviti perniagaan dia, waktu operasi kan. Kemudian dia ada mengalami masalah semakin merosot sebab apa? Mesin basuh yang lama dan uzur. Jadi kita dah nampak dah apa kekuatan dan kelemahan perniagaan ini yang perlu diusahakan. Jadi etikanya itulah, menawarkan perkhidmatan yang cekap, dapat 1 markah. Memenuhi keperluan pelanggan, dah 2 markah. Memastikan mesin boleh digunakan dan berfungsi dengan baik. Ini kata tadi lah, masa yang uzur tadi. Maknanya kita buatlah sesuatu berkaitan tentang etika terhadap pelanggan. Memastikan kualiti perkhidmatan setara dengan harga, dah 4 markah. Kemudian bersedia menerima teguran rungutan pelanggan, dah 5 markah. Dan yang terakhir, bayar ganti rugi atas kerosakan atau kerugian ditanggung pelanggan. Okey, antara lain juga menjalin hubungan baik dengan pelanggan atau layanan baik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah dapat 6 markah untuk etika terhadap pelanggan. Okey, seterusnya tentang pengiraan ansuran bulanan. Yang murid kenalah gunakanlah ilmu matematik, mungkin ada ilmu akaun sedikit, atau sebenarnya matematik lah, pengiraan tentang pinjaman bank. Dan tentang faedah pinjaman RM80,000 sebab adanya maklumat pada petikan. Mana perlunya murid-murid tandakan. Ni RM80,000. Okey, dan dia memerlukan pinjaman, disebutkan pinjaman sini. Maklumatnya ada 4%, 10 tahun, 5%, 8 tahun. Maknanya satu pinjaman rakan kongsi, satu lagi pinjaman bank. Jadi murid kena catatlah kan, ataupun kena pakai pensel lah, senang kan. Jawapan pakai pen. Okey, jadi pengiraannya terlihat. Tuliskan pinjaman bank, terus saja pengiraan, tak perlu tulis faedah apa, tak apa. RM80,000 darab 4%, 10 tahun. Cuma jangan kelirulah. RM32,000 ini adalah faedah. Kan? Dia kena tambahlah RM80,000 dengan RM32,000 dan bagikan 120. Sebab nak kirakan ansuran bulanan. Jadi sebulan RM933.33. Okey. Dekat sini dah dapat dah berapa markah? 6 markah. Mana kat sini dah dapat 1, 2, 3. Mana cara jalan kerja itu dah dapat dah. Yang ni kalau kita tulis, murid tulis dah 1 markah dah. Cara tambah bagi dah 1 markah. Dan yang ketiga jawapan. Okey, begitu juga dengan ansuran bulanan untuk pinjaman rakan kongsi. Kita darab dahulu, RM80,000 darab dengan 5% dengan 8 tahun, dapatlah ni faedah. Kemudian kita tambahlah faedah dengan jumlah pinjaman dan kita bagikan bulan yang ditetapkan. Jadi dapatlah sebulan RM1,166.67. Jadi dapatlah 1, 2, 3. Jadi 3 markah pada pinjaman bank, 3 markah pinjaman rakan kongsi. Okey, soalan seterusnya tentang pilihan pinjaman. Yang dikata suruh pilih lah kan, ataupun cadangkan mana yang tak dipilih. Sebenarnya kedua-dua tu boleh kita pilih. Tapi cuma alasan lah. Jangan kita pilih bank tapi alasan yang berbeza pula. Mesti berkait. Kalau kita pilih bank, pinjaman bank dah 1 markah. Kemudian kita bagi alasan. Paling kurang, sebab kalau sini 1 markah, maknanya alasan 3 markah. Bila 3 markah, 3 isi. Ansuran lebih rendah, mengurangkan beban bayaran bulanan, dan yang ketiga tempoh bayaran balik pinjaman lebih lama. Itu dah dapat dah 3 markah. Mungkin yang ni adalah sebagai tambahan lah, kadar faedah rendah.
Okey, kalau kita pilih pinjaman rakan kongsi, boleh juga. Jangan kita ingat pinjaman bank je yang betul. Dua-dua tu betul, cuma alasan itulah yang memandu untuk mendapatkan markah. Okey, kalau kita tulis rakan kongsi, 1 markah. Okey, kemudian berikan alasan. Segera dapat pinjaman. Kalau bank, kena proses, kena dokumen dan perlunya syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Manakala kalau rakan kongsi, bagikan saja, tapi itulah kan adanya ketetapan lah yang perlu dikenakan antara rakan kongsi. Segera dapat pinjaman. Dan proses pinjaman mudah. Dan yang ketiga, tempoh bayaran balik pinjaman pendek. Bagi yang berkemampuan lah kan. Maknanya kita kata ni dah 3 markah. Jadi full mark 4 markah. Okey, ada yang terakhir ni sebagai tambahan, rakan kongsi boleh berteransur jika pinjaman tertangguh. Okey, kemudian cara mengatasi. Ini tentang strategi tadi lah, bagaimana bila mana merosot murid-murid kena tulis cara mengatasi untuk meningkatkan perniagaan 3 rakan kongsi tadi ataupun 4 rakan kongsi tadi dan untuk meneruskan membangkitkan perniagaannya. Yang pertama, meningkatkan promosi yang berkesan dan menarik. Nak bagi contoh pun boleh kan, mungkin berikan promosi di alam maya ataupun di majalah dan sebagainya. Kemudian menggunakan pemasaran secara teknologi digital, mungkin boleh bagi contoh kan, idea baru dan contohnya di WhatsApp ataupun di Telegram ataupun di IG, Instagram dan sebagainya. Okey, di mana 5 markah. Dan yang ketiga, menggunakan risalah, banner ataupun diskaun niaga. Boleh pilih mana salah satulah kan, bukannya kesemua sekali. Kan, menggunakan risalah dan atau banner kan, ini pun membantu juga dapat 1 markah. Ini dah 3 markah. Kemudian meningkatkan kecekapan perkhidmatan dobi. Sama ada meletakkan tentang mesin yang berteknologi tinggi. Ini dekat sinilah membelinya. Kan, kecekapan perkhidmatan dobi itu mungkin masa tempoh yang ditetapkan dan dipenuhi kan, kemudian mungkin tidak begitu lama. Itu antara kecekapan perkhidmatan dobi. Kemudian membeli mesin baru yang teknologi tinggi, kemudian dah 1, 2, 3, 4, 5 dah. Ini sebagai tambahan. Menyediakan peralatan mencukupi kan, kemudian menyediakan perkhidmatan sampingan, mesin perucitan, mungkin ada mesin urut dekat dobinya. Mana kita kata adanya sampingan ataupun ada perniagaan lain selain dobi. Okey. Jadi bahagian B dan C jawapannya sesuai, tepat, memenuhi kehendak soalan dan idea baharu. Baik, Cikgu Ria ada soalan. Kalau ditengok kepada jawapan untuk bahagian sini, adakah berpandukan kepada buku teks semata-mata ataupun murid-murid dibenarkan untuk berfikir? Ibaratnya kemahiran berfikir aras tinggi mungkin? Ya, memang bahagian sini memang kita menggalakkan murid untuk berfikir aras tinggi. Tapi pada masa yang sama, idea-idea tu adanya pada buku teks. Okey. Tapi murid secara spontan pun boleh berfikir sebenarnya, sebab adanya cerita yang panjang itu sebenarnya membantu kan, supaya murid dapat mengagak ataupun membaca untuk membantu memberikan jawapan. Okey, dan boleh saya tahu Cikgu berapa markah untuk bahagian C secara keseluruhan? Okey, bahagian C jumlahnya 25 markah. 25. Okey, dan Cikgu mungkin rumusan bagi sesi pembelajaran kita pada hari ini Cikgu, untuk bahagian A, B dan juga C. Okey, jadi bahagian A, B dan C, pertama sekali murid mestilah mengenal pasti teknik menjawab dengan betul dan menguasai tajuk penting. Maknanya pada bab tingkatan 4 dan tingkatan 5. Maknanya kata teknik menjawab tu, maknanya jawapan tu di buku teks, tapi bila mana menulis di kertas jawapan, dia kena berpandukan tentang kehendak soalan. Bukan kita main tulis saja dan sehingga kan tersasar daripada kehendak soalan. Kemudian yang kedua, mengenal pasti kehendak soalan dan peruntukan markah. Markah inilah yang penting. Supaya kalau kita tulis banyak-banyak pun tidak menepati, rugilah. Biarlah kita tulis menepati kehendak soalan. Jadi itulah tentang kesimpulan lah yang boleh kita dapat murid-murid hari ini untuk bersedia menjawab soalan peperiksaan yang akan datang. Okey, baiklah, dan mungkin sebelum kita menutup sesi kita pada hari ini Cikgu, sedikit tips lah dan juga kata-kata semangat Cikgu untuk murid-murid yang bakal menduduki peperiksaan bagi kertas pengajian kesawanan. Silakan Cikgu. Okey, tips yang pertama, tenang. Okey, tenang dan bila mana menghadapi peperiksaan. Yang kedua, itulah ingat balik tentang apa yang kita telah pelajari daripada tingkatan 4 hingga tingkatan 5. Dan boleh buatkan akronim, buatkan ringkasan, dan yang ketiga itulah tulislah dengan bersungguh-sungguh
Kan? Jangan biarkan jawapan tu kosong. Betul. Jadi itulah sikit sebanyak sebagai kesimpulan lah ataupun sebagai semangat murid boleh menjawab sebenarnya. Okey, baiklah. Itulah dia perkongsian oleh Cikgu Hafiz pada hari ini mengenai kita punya mata pelajaran pengajian keusahawanan bagi kertas 1, dan kami di Didik TV juga mendoakan kejayaan bagi murid-murid yang akan menduduki peperiksaan ini adalah pada 21 Mac 2022. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Assalamualaikum.